sedang menonton secara live di FB sekarang ataupun yang bakal menonton atau akan menonton video ini di waktu dan masa yang lain. Saya Faizal Mokhtar, iaitu co-host anda bersama dengan Fardi Fauzi daripada Elysian Interactive. Dalam rancangan Apa Cerita 24/7 dibawakan eksklusif untuk anda menerusi saluran Elysian Interactive. Dan untuk vlog ini, episod pengenalan ini, kita nak cerita tentang beberapa isu, beberapa perkara. Antaranya, Ferdi, adalah apa? Apa sebenarnya tujuan kita adakan rancangan Elysian 24/7 ni? Tujuan utama sebab kita nak buat rancangan Elysian 24/7 ni ataupun Elysian Apa Cerita 24/7 ni, antaranya adalah untuk kita nak share lah beberapa isu yang orang kata maybe antara yang maybe hari tersebut ataupun 2-3 hari yang memang tengah hot lah masa tu. So maybe isu tu tengah rancak dibualkan di sosial media ke, di TV, di Facebook ke kan. Mungkin kita boleh gunakan isu tu, mungkin kita boleh bawakan ke kita punya siri lah kalau maybe ada orang nak tanya ke, ada orang nak bincang ke ataupun ada nak bagi pandangan ke. So saya rasa mungkin ni adalah orang kata antara kaedah yang terbaik daripada seorang-seorang cakap dengan bini ke, cakap dengan kawan sebelah apa kan. So mungkin kita boleh sama-sama kita lontarkan. Daripada tak ada tempat nak bagi tahu, mungkin ini mungkin ada antara yang boleh kita ni lah. Kita boleh paparkan lah masa kita punya ni kan. Betul tak? Betul. Lagi satu, Ferdi, antara paparan-paparan ataupun perkongsian yang kita boleh buat adalah kita juga boleh, sebab kita buat rakaman ini melalui Zoom, kita juga boleh memanggil orang kata panel-panel atau guest-guest ataupun orang kata sesiapa saja untuk join game conversation. Betul. Untuk episode yang akan datang untuk membicarakan apa saja, termasuk kawan-kawan kita yang baru, kawan-kawan kita yang lama dan kawan kita yang saya rasa memang berada di rumah. Betul tak, Budi? Betul. Mungkin masa tu juga kalau mungkin ada yang orang kata yang fasih ataupun yang memang pakar dalam bidang tersebut kan, mungkin dia boleh bagikan pandangan, boleh lontarkan juga komen apa-apa. Mungkin kita boleh put sekali sebab kita nampak dia boleh, dia dah expert dalam bidang tu. So tak adalah kita nak shock sendiri je kita cakap kan. Mungkin kita bukan dalam bidang yang sebetulnya. Mungkin kalau orang lain yang masuk, yang antara yang kita kenal tu, mungkin dia boleh bagi sekali dia punya buah fikiran dia dan juga dia punya ilmu yang dia ada tu lah. Okey, setuju. Ini sebuah rancangan yang tak berapa serius, tak serius sangat, hanya santai saja. Betul tak, Budi? Yalah, betul. Kita relax je. Tapi memang biasalah macam aku tengok kau dah berapa kali dah kan masuk dekat dalam IG, dekat konti Elysian ni memang dah selalu latar belakang ni memang dah familiar dah. Yang kau dah selalu nampak dah. So mungkin aku ni kalau first time ni mungkin agak kekok sikit lah mula-mula. Mungkin pun nak kena berguru juga dengan kau ni. Tak payah. Kita buat benda ni sama-sama. Aku pun berguru pada benda-benda macam inilah. Kadang-kadang aku learn as we go. Macam tadi, sebelum aku live dengan kau ni, aku ada borak-borak dengan member kat IG Live. Tak sangka sekarang IG Live boleh archive terus masuk jadi series, jadi IGTV. Itu pun salah satu pendekatan baru juga yang kita penemuan terbaru. Sebab sebelum ni kalau IG Live ataupun kau baru tanya tentang tadi kan? Kalau biasanya dia akan live 24 jam je. Lepas 24 jam tu kalau orang tu tak sempat nak record, nak buat serial recorder, memang tak boleh nak simpan lah. Sebab aku tengok banyak live yang kau buat sebelum ni agak not bad juga dia punya guest tu. So kalau kita tak archive-kan dia kan, memang rugilah bila maybe kita nak simpan maybe 1-2 tahun, mana tahu kan. Nak tengok balik apa dia punya kau punya perbincangan masa tu, kau punya borak masa tu kan. So rugilah kalau tak simpan, kalau hilang memang diorang habis macam tu je. So sayang lah. Tak apa. Mungkin semua yang terjadi itu ada hikmah dia. Mungkin kita sebenarnya ada lagi guest-guest yang tak sempat live macam Ahmad Khalid. Macam ada seorang peminat kau ni nama Nisake tak live lagi. So nanti kita cubalah. Aku peminat dia kot. Aku tak tahulah siapa peminat siapa. Yang penting diorang tak live lagi dengan kita. Nanti kita try ulang lah. Itu mungkin lepas ni kita boleh ni lah. Kita boleh
boleh Sebab jemput Abang dia Mat hari mana. tu aku nak live, dia kata okey, tapi kebetulan Ha. masa aku nak live dengan dia malam tu, dia tengah sambut anniversary dengan wife dia yang ke-35. So ada makan-makan malam tu. Ada makan-makan lah. So So tak kita jadi boleh lah. kita kacau lah. Itu mungkin dia dah ada dia punya plan dia sendiri kan. Kita tak boleh nak buat apa lah. Tetapi macam aku tengok ada juga yang apa, yang macam aku tengok macam Azizo aku tengok itu bila dia live dengan kau tu dia sanggup hold dulu tu dia punya apa camping dia tu kan. Piknik. Piknik dia kan. Piknik depan rumah tu boleh hold tu sebab tu nak live dengan kau. So agak ni jugalah kan. Ada jugalah yang kata okey kan. Tengok jugalah. Mana tahu Pemawang kali next time kalau dia buat live pula masa tu tengah potong kek dengan live dengan kau ke mana tahu kan. Kita tak tahu sebab industri kreatif ni hiburan ni penuh dengan gimmick. Betul. Ni sebelum kita mulakan tajuk kita yang kita dah design, yang kita dah rehearse tadi, ni nak tanya soalan-soalan warm up lah nak tanya kau ni. Boleh warm up. Warm up kita buat lama. lama. Kalau kita biarkan kita mula dengan warm up kan. Betul. Kalau kau Tera, soalan warm up yang pertama, hari ni PKP hari ke berapa? Berapa? Hari ni PKP hari yang ke 29. Betul tak? Sure. 29. 30. Betul. Sebab 28 tu 24 hari. Yang baru ni apa? 14 bulan tu 28 hari. Semalam 29, so hari ni 30. Confirm Aku kau jangan risau sebab aku pun tak tahu jawapan dia. Kau kata ya je. Tapi yang bagi aku rasa 30. Mungkin kalau ada yang tengok ni mungkin aku tengok belum ada yang masuk lagi tapi tak apalah. Kalau ada yang tu yang nak tengok video kita ni mungkin boleh komen. Tapi okey, fasa ke berapa? 30 hari. Fasa ke berapa? 30 hari ni. Fasa ketiga. Okey. Hari ni hari kedua lah fasa ketiga kita. Okay. Kau rasa Faizal kan kita sampai fasa berapa? Soalan warm up ni. Kita punya fasa sama je fasa-fasa Marvel Cinematic Universe. Sekarang ni kita dah sama level dengan Marvel Cinematic Universe. Kita nak masuk fasa 4 lah. Kita dah fasa 3 kan, nak masuk fasa 4. So sekarang ni Infinity War ni. Infinity War. Sekarang ni lah fasa nak masuk Infinity War tu. Infinity War. Belum Endgame lagi, baru Infinity War Infinity War Endgame tu mungkin fasa 5 lah. Fasa 5 betul. lah Endgame kan, fasa 5. Okey, ini soalan aku yang seterusnya. Soalan ni makin lama makin mencabar tau tadi. Tak apa. Shoot on. Daripada shoot pun. Aku dah terfikir sejak dari tadi. Tadi aku tengah browse Facebook. Aku ternampak gambar seorang YB ni. Muka dia sebiji macam kau tengah edar beras, tengah edar barang-barang. Kau buat apa sebenarnya? Budi, tu kau kan? Apa yang berlaku sebenarnya? Bukan main lagi gambar kau. Itulah tadi kau bila kau mesej tadi tu, aku sebenarnya tengah-tengah ada ni lah, ada orang kata ada urusan kerja amal lah dekat area apa? Area rumah aku ni. Yang mana dia orang ni tengah membuat sumbangan kepada ni kan. Pihak-pihak yang isi rumah yang terkesan akibat PKP ni dan juga COVID-19 ni. So kita orang dalam kawasan perumahan ni bersama-sama membuat sumbangan, masing-masing menghulurkan sumbangan lah, sama ada wang ataupun tenaga kan. Terus sama-sama untuk mengedarkan ni lah barang-barang keperluan, termasuklah beras, barang-barang kering lah kebanyakannya. So macam aku tadi aku edarkan untuk aku punya blog daripada tingkat 2 sampai tingkat 14. So yang lain-lain blok ada blok lain jugalah, ada 4 blok lah kesemuanya totalnya. So dalam yang penerima tu dalam 26 orang semuanya lah. Ini one off ke ada lagi depan ni? Ada lagi. Dia pun macam PKP juga, ada fasa. Yang tadi fasa 2. So next ni mungkin ada fasa 3, fasa 4. So lepas ni kalau mungkin betul lah kalau aku kata ni macam YB kau ni. Dia tak adalah, aku bukan aku yang YB. Kiranya kita orang sama-sama lah. Gaya tu macam YB. Kau tak tengok, kalau aku tengok ada satu gambar tu tadi yang dia punya apa? Dia punya orang kata owner kepada pasar raya tu datang sendiri tau. Yang kita orang beli barang-barang tu dia datang sendiri yang bagi. Dia sendiri yang datang sendiri tengok. Dia dengan isteri dia. Dia punya semangat tu kalau tengok dia yang pakai baju macam baju F1 tu. Dia tu memang ni. Itu memang dia punya memang in character lah, YB character dia.
Sebab dia kata Serius, betul. memang gaya cakap dia pun memang tak tumpah macam ni lah, macam aktivis Persatuan apa konsumer Islam Malaysia tu, pengguna Islam. Oh. Kau tak rakam pula? Aku Kau tak rakam pula rakam, cakap? aku tak boleh rakam lah, takut nanti tular pula, susah pula nanti aku. Susah. Aku ambil gambar yang tadi. Aku ambil gambar dengan dia lah tadi, yang tunjuk tangan tu kan. Oh, itu cerita dia tadi kat gambar-gambar tu. Itulah dia. Okey, nampaknya kita dah boleh terus masuklah kepada topik kita hari ni, sebab topik hari ni untuk episod perkenalan ni kau yang cadangkan. Aku suka je kalau terkait dengan topik ni. So apa topik kita ni sebenarnya? Kalau kita bagi topik ni, kita boleh borak santai, tapi dalam santai-santai kita tu ada jugalah poin-poin yang kita boleh masukkan kan, sebab at least orang kata bila kita masukkan isi-isi dalam konti Elysian ni, Elysian apa cerita 24/7 ni, mungkin ada orang boleh bagikan orang kata pendapat, ada orang boleh bagikan point kan, tak adalah orang kata sekadar cerita habis macam tu je lah. Mungkin mana tahu kalau apa yang kita ceritakan, apa kita discuss ni boleh boleh sampai ke pengetahuan YB ke apa kan, mana tahu. YB yang tadi tu, yang kau cakap tadi tu? Bukan YB tadi, itu YB level 3. Ini kita kalau boleh nak sampai level 2, VIP semua. So sebab benda ni pun sebenarnya aku dah bukan dalam berfikir lah, aku pun baru terdetik juga 2-3 menjak kebelakangan ni. Okay? Tapi memang isu sekarang ni orang kata yang kita nak bincang sekarang ni, e-bazar ni, okay? Memang tengah hangat diperkatakan lah. Bukan setakat dekat dalam. Apa isu bazar ni? Apa isu dia sebenarnya? Konon-konon aku tak tahu tadi. Sebenarnya dalam 2-3 hari kebelakangan ni, kalau inilah kita explain kan. Dia kalau kau tengok Dato' Ismail Sabri memberi dia punya briefing dia tu kan, yang biasa tengah hari tu pukul 2 petang kan. Dia memang dah 2-3 kali lah dia bangkitkan soal e-bazar ni. Okay, sebab satu, kita dah dalam tinggal 10 hari lah lebih kurang insyaAllah kan, nak masuk bulan Ramadan, betul tak? Satu Ramadan kita lagi 10 hari lah. So bila masuk bulan Ramadan ni, macam biasalah orang akan mula bercerita benda-benda yang kita ada berkaitan dengan bulan Ramadan lah. Antaranya ialah puasa buka puasa, bazar Ramadan, sembahyang tarawih kan, tadarus, bukan benda macam tu. Dan memang tak terlepas lah benda-benda tu. 16 puasa. 16 puasa tu tahun ni apa, 17, 18? Tak ada. Tahun ni PKP je, PKP puasa. Patut nak tanya Abang Mamat tu. Bagus lah. Aku nak tanya soalan tu tadi, apa projek dia. Tu boleh yang masuk. Tu benda sama balik. So benda yang terkeluar juga berkaitan dengan Ramadan ni adalah disebabkan ialah government dah menyatakanlah tiada bazar Ramadan tahun ni kan. So kebanyakan netizen dan juga wartawan sendirilah, media pun memang ada tanyalah soalan tu. Dia kata memandangkan bazar Ramadan dah tidak dibenarkan semasa PKP ni. So adakah e-bazar tu dibenarkan? Tapi e-bazar Ramadan. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut berkenaan dengan e-bazar ni, kita kena faham dulu apa itu e-bazar. Tapi aku nak tanya kau, apa yang kau faham pasal e-bazar ni? E-bazar ni kalau kau tanya aku kalau from the get go lah, pemahaman aku yang naif dan agak noob ni, dia lebih kurang macam apa yang kita buat sekarang juga semua. Cuma dia berlaku di bulan Ramadan. Sekarang ni semua orang di rumah, order GrabFood, Foodpanda, kata runner-runner kurier yang hantar makanan ni kan. Dia macam itulah. Cuma kali ni dia akan menjadi lebih, for the lack of better words, lebih meriah sebab dia berlaku di bulan puasa dan ia digelar e-bazar. Maknanya kita punya choice tu akan bertambah banyak lah. Tak adalah apa yang ada list dekat dalam GrabFood atau Foodpanda. Taklah yang menu-menu yang biasa kan, hari-hari biasa kan. Mungkin dia punya maknanya yang normal kita dapat bulan puasa macam murtabak, macam ayam gulai ke kan. Apa lagi kita belum puasa, air katira tu ada. Air katira kan. So orang kata kalau yang
dalam pemahaman kau itulah e-bazar tu. Dia lebih kurang sama macam sekarang yang kita nampak sekarang ni, macam dekat GrabFood, dekat Foodpanda tu, tapi dia punya menu tu lagi pelbagai lah yang berkenaan dalam bulan Ramadan. Betul tak? Kan? Tapi kebanyakan yang orang punya pendapat kan, yang bila cakap pasal e-bazar ni, banyaknya yang akan menyentuh benda-benda lain tau. Satu-satunya, adakah bazar Ramadan ni, maksudnya e-bazar ni, dia akan buka bazar fizikal kan, tapi in the same time dia online kan sekali benda tu. Oh, maknanya dia tak beroperasi di dalam rumah dia. Itu dia punya isu yang berbangkit lah. Satu. Okay, dia kata dia buka bazar tu dia buka macam dekat belakang apa? Dekat Seri Baling lah contohlah, yang dekat area Equip tu, kalau ada satu yang bazar Ramadan tu tapi tak ada orang yang masuk lalu lalang. Cuma dia buka bazar tu, mungkin yang datang kat situ orang yang rider e-hailing tu akan ambil, ataupun orang pergi pick up, ataupun nombor 3 drive thru. Itu yang orang bangkitkan benda tu. Okay. Itu yang menjadi isu sebenarnya. Kenapa dia orang kata kerajaan menyatakan e-bazar tu diharamkan. Tapi aku punya pendapat lah kan. Pendapat aku, e-bazar ni yang diharamkan tu bukannya e-bazar online ni. Cuma yang diharamkan tu aku rasa yang physical bazar tu lah. Memang betul lah orang cakap, kalau kau nak buat bazar, tak boleh lah nak buat bazar fizikal. Betul tak? Cuma sama je lah dia punya konsep. Macam kau cakap tu lah, kau punya konsep tu betul lah sebenarnya. Tapi yang orang mungkin salah anggap tu, yang orang kata macam nanti dia nak buka bazar fizikal, tapi orang tak boleh nak datang lalu lalang macam tu. Dia dah datang untuk ambil, ataupun nak pergi pick up, ataupun nak pergi drive thru. So aku rasa konsep tu tak boleh. Maknanya yelah, kita punya kerajaan baru sebut this is the new norm, this is the new normal, kelaziman baru. Maknanya kelaziman atau kebiasaan-kebiasaan yang kita dah lalui sepanjang bulan puasa sebelum ni, contohnya macam yang kita bincang ni adalah ke bazar Ramadan dah tak ada, dan ada pula isu-isu berbangkit kalau kita wujudkan e-bazar ni. Maknanya kita kena adapt dan adopt lah suasana tu. Dan dalam masa yang sama, benda-benda ni juga mengajar kita supaya betul-betul, bagi aku lah, saya peribadi, betul-betul memahami dan juga kata tu embrace the true meaning of Ramadan. Sebab orang kadang-kadang dia berbelanja atau membeli atau makan time berbuku tu mengalahkan waktu tak puasa. Betul. Bila nak buka puasa tu orang kata macam nak kenduri kan. Dia beli itulah, dia beli inilah. Lepas tu bila buka puasanya makannya keping 2 je, kuih ke apa ke. Lepas tu kita cakap benda ni sebab kita sendiri termasuk dalam statistik tu. Yelah, orang dah jemput putih, orang dah jemput putih dalam first quarter Ramadan tu memang nafsu tu memang tak boleh nak halang lah. Kata bila nampak makanan tu nampak macam syurga makanan. Especially bila tengok kita pergi bazar Ramadan lah, orang masak murtabak lah, kambing bakar lah, kambing golek lah kan. Tapi mungkin kalau beza bila dah nampak bila kita, kalau katalah orang buat juga e-bazar ni, bazar online ni, mungkin kata feeling dia tu tak sama. Betul tak? Betul lah. Macam kau sendiri Afdi, kau pernah lalui tak suasana e-bazar? Aku memang yelah, kata benda ni is a new norm. Memang first time lah, memang tak pernah lagi rasanya. Dekat Wahyu dulu tak pernah lalu e-bazar? Tak ada. Cakap pasal Wahyu, dulu masa kau belajar dekat Amerika, ada bazar Ramadan? Dulu masa kau belajar kat US, ada bazar Ramadan ke kat sana? Sekadar bercerita lah ni. Oh tak ada. Masa dulu kita orang sendiri-sendiri lah buka puasa. Tapi yang best dia dulu, kau tahu apa yang best? Masa buka puasa dekat masa zaman-zaman kat sana dulu. Kau tak puasa? Itu yang best? Tak puasa. Okay, sorry. Tak je. Buka Kau tak puasa tu yang best. je lah. Time buka puasa tu pukul 5 petang. Oh ya? Awal 2 jam. Sebab awal sana masa tu memang time winter. So memang seronok lah. Imsak kau apa? Imsak pukul 3 pagi lah. Pukul 3 pagi, 4 pagi macam tu lah. So masa tu lah aku sambung tidur, tahu-tahu dah pukul 5.
Memang orang kata masa tu study pukul 12, pukul 1 tu kita sekali lah kita sahur lah sekali. Azam puasa lah Fadi? Azam puasa? Azam tu kalau Azam tengok cerita ni kita boleh cakap dia lah, boleh tanya dia lah. Dia akan tengok nanti. Kalau kita forward benda ni dia tengok. Tapi Azam puasa tak? Soalan aku. Aku tak tahu lah, tu kena tanya Tuan Ahli Badan lah. Aku Sebab bukan kau satu kan rumah Azam dengan dia dulu. Bukan satu rumah dengan dia. Aku bukan housemate dia. Kalau housemate dia mungkin dia tahulah kot. Okey, cakap pasal ibazah ni, aku juga nak tahu dekat negara-negara lain ada tak diwujudkan atau ada tak cara nak jalankan ibazah ni selain Malaysia? Aku tak pernah bila cakap pasal ibazah ni kan, dia orang kata macam konsep pasar malam ni, lebih kurang macam pasar malam lah kan. Orang kata kebanyakan negara yang amalkan pun mungkin negara-negara Nusantara lah yang aku tahu, ataupun negara yang kata Asia Tenggara ni lah. Betul lah. Sebab aku rasa kebanyakannya belum, dekat negara-negara lain mungkin ada lah macam flea market macam tu mungkin ada kan. Macam orang kata ada charity ke apa ke. So kalau macam pada parade bukan charity, parade. So mungkin yang negara lain mungkin ada buat lah, tapi dia tak adalah sama konsep macam Malaysia dia, tapi mungkin dekat Indonesia ke Brunei ke mungkin aku rasa mungkin ada lah, Singapura. Cuma bila cakap tu, bila kita dah masuki fasa new norm ni, new norm dia new norm ni orang kata boleh anggap macam post 9/11 tau. Di post PKP kata. So dia punya segala kita punya landscape tu dah berubah. Kata lepas ni mungkin tak boleh nak kumpul ramai-ramai, macam tak boleh nak berkumpul, tak boleh pergi kenduri, bersalam pun tak boleh kan. Semua, and then bazar tu pun mungkin dia akan cuba terhadkan. So benda-benda ni semua memang orang tak pernah nak imagine pun benda ni. Sampailah benda ni orang kata terpaksa, barulah orang nampak dia punya keperluan dia tu. So aku tak rasalah negara-negara lain pun mungkin tak pernah, mungkin dia ada buatlah macam orang kata marketplace kan, jual macam yang delivery semua tu. Tapi bila dah keadaan sekarang ni rasa memang ini yang memang betul-betul orang memang perlukan lah. Sebab yalah, satu mungkin orang nak masak hari-hari pun memang lemau lah, nak masak je kan. So mungkin dia nak try juga. Satu lagi mungkin dia bukannya pakar pun dalam benda-benda nak masak macam murtabak, kuih-muih asli tu. So dia nak rasa juga orang lain punya menu tu. Sebab kita macam time Ramadan dalam benda-benda tu yang kita nak try lah. Di samping masak-masak hari-hari tu kan. So kalau bulan Ramadan, apa yang kau rindukan Faizal? Makanan di bazar Ramadan. Kalau sebut soal makanan makanan tu dia ada dua cerita sebenarnya kat sini. Ada dua cerita aku nak kongsi lah, dua fasa lah. Ala-ala kita pasal fasa ni kan. Dia ada satu fasa yang dia panggil fasa remaja. Satu lagi fasa dewasa. Ni lah. Okey, masih fasa remaja dulu. Ini berusia 20-an dulu lah. Sekarang usia aku pun 20-an juga. Cuma tak boleh cakap lah umur 20-an berapa. Masih remaja dulu. Aku kalau pergi bazar bukan nak beli makanan sangat tau. Kau pun tahulah sebab apa kan? Sebab apa? Iklan. Aku suka tengok iklan. Sebab kat rumah mak aku dah masak. Iklan macam mana tu? Explain sikit. Aku terkeluar bahasa buku lah. So aku leave it to that je lah, buku. Bahasa buku tak boleh keluar. So bila aku dah masuk universiti, bila aku dah masih usia remaja tu, aku dah masuk universiti, aku dah start kerja, aku masih lagi niat ke bazar tu nak tengok iklan aja. Makan tu aku tak kisah sangat. Macam-macam iklan ni. So bila dah masuk fasa kedua tu baru terfikir macam masa tu ada girlfriend. So masa tu baru sibuk-sibuk. Nak fikir makan apa. Sebab yang selalu yang sibuk nak makan ni orang perempuan. Yelah. Time tu baru nak menghafal lah ikan tiram mana, martabak Maggi tu apa. Padahal benda-benda macam tu biasa je kan. Cuma kita nak dia punya, orang kata dia punya suasana tu. So berbalik pada soalan kau, yang aku rindu tu sebenarnya suasana di bazar. Betul. Sebab dia bila suasana dia tak sama. Macam pasar malam hari Rabu tu lain.
Dia Ya satu, betul. ha? Yelah macam Betul pasal betul. belakang apa, yelah kalau macam dekat mana-mana lah kawasan perumahan semua kan, dia punya feel tu tak sama. Walaupun pasar malam pun memang dah pernah buat kat situ, tapi feel tak sama. Sebab satu, ialah masa tu kita tengah ataupun menahan dapat lapar dan dahaga kan. And then satu lagi pula bila time Ramadan ni memang menu-menu macam tu lah time yang ada dekat Ramadan. Yang time Ramadan, dia tak ada dekat masa-masa lain. Bazar Mutabak bazar dekat Sentul lain, Mutabak bazar kat Kuala Ha. Pilah lain. Itu Dia baru dia punya kadang-kadang kalau kau mutabak nak tau, rasa, berapa orang je lagi. belum lagi dia punya tukang masak dia tu kan. Betul. Kita nak belajar marketing juga, kempen orang berniaga dalam bazar ni macam-macam sales pitch dia. Itu yang aku seronok tengok iklan tu, aku cakap. Kau ingat iklan apa? Banyak aku tak tahu lah pasal banyak. Ya itu janganlah, itu bahasa buku kita, janganlah share dengan orang. Buku. Dekat Sentul, daerah rumah kau tu ada bazar? Ada apa? Kalau sebelum-sebelum ni ada lah, tahun lepas kan, memang biasa pun. Dekat Sentul ni dalam, dia kalau paling besar dia ada dua lah. Yang memang bazar yang famous ada dua lah. Satu dekat UTC Sentul tu. Satu lagi dekat ni lah, area dekat aku punya rumah tu lah, Taman Datuk Senu tu lah. So kalau kadang-kadang aku kalau nak lain sikit, maybe aku lari jauh sikit, pergi ke Setapak, pergi ke Taman Batu Muda kan. So try lah ni. Try lah. So kita nak cuba-cuba lah kan. Tapi sebenarnya kalau pergi mana pun lebih kurang je dia punya menu dia. Kalau kau seorang PM tak kisahlah PM Perdana Menteri ke atau PM Policy Maker kan, kalau kau seorang Policy Maker, kau kata pada tanggapan kau, pada firasat kau ataupun pada kau punya pengalaman aku tahulah bukan pengalaman, kau punya kearifan kita patut proceed ke tak proceed dengan e-bazar ni? E E-bazar? Yes. Okay. Kalau katalah aku PM kan, aku memang setujulah dengan pendapat orang kata PM ke pendapat menteri ke yang mengatakan, dia kata e-bazar ni tak dibenarkan. Atas yang dia katakan yang tak dibenarkan tu kan, bukannya e-bazar tu, tapi konsep macam mana e-bazar tu dijalankan. Contohnya macam dia tak benarkan kalau kau buka bazar secara fizikal. Macam dia buka dekat area apa, contohnya dekat area Queen tu, dekat belakang Sri Baling tu ada bazar tu kan, dia buka kan. Dia tak benarkan tu, dia tak benarkan. Yang dibenarkan adalah kalau kau buka bazar kau sendiri, maybe kau buka dekat kedai makan kau ke, kau buka dekat depan dekat dalam rumah ke, kau masak dalam rumah, aku rasa itu dibenarkan. Itu tak ada masalah. Asalkan kau ada ni lah, apa syarat yang dipenuhi lah oleh Majlis Pembenaran dan sebagainya lah. Satu lagi, bila e-bazar ni dijalankan, memang dia masak dekat tempat dia tempat restoran atau gerai tu, and then rider ada dapat order, rider pergi ambil dan rider balik lah. Tapi tak adalah macam dia benarkan macam apa, orang pick up ataupun nak drive thru ke, tak boleh. Itu aku memang setujulah. Sebab apa? Sebab bila dia benarkan benda tu, dia dah seolah-olah macam dah meluluskan orang supaya untuk keluar tanpa ada alasan yang kukuh. Betul tak? Kalau kau sendiri sebagai peniaga atau regular buka kedai atau buka warung, masih gerai, masih bazar Ramadan, tiba-tiba tahun ni kau tak dapat buka, kau nak buat apa? Macam mana kau punya respon kepada keputusan ni? Kalau aku terlibat, macam aku di posisi apa, peniaga bazar semua ni kan, aku akan, orang kata sebenarnya semua orang ada fasa masing-masing tau. Dia kata, orang kata ada fasa evolusi tu, kita kena berevolusi lah. Maksud evolusi ni maksudnya bukanlah dia kena ubah strategi dia 360. Maksudnya dia kena ikut peredaran kata semasa lah. Sebab sekarang ni orang kata bila dah berlaku PKP, dah berlaku isu COVID-19 ni, dia dah tak boleh nak kena apa, buka secara fizikal. Bukan dia tak boleh menjual, dia boleh menjual. Tapi cara dia tu, method dia tu berlainan sikit lah. Contohnya dia kena beroperasi secara online, maybe dia boleh join apa e-bazar kata yang macam marketplace macam GrabFood ke Foodpanda ke ataupun mana-manalah yang dia beroperasi secara online ni. Dia kena buka business as usual tapi dengan cara yang unusual. Business as usual tetapi secara virtual.
Dia boleh buka dia punya e-store dia sendiri, dia punya merchant dia sendiri dekat situ, tapi pembayaran tu pun satu lagi aku rasa satu lagi isu kebanyakan peniaga ni adalah pembayaran secara cash kan. So sebab isu ni bila orang buka e-bazar ni biasanya orang macam dia ada masalah, dia tak boleh terima cash lah, dia kena nak bayar kena pakai cash kan, nak kena hantar COD dan sebagainya, kena jumpa face to face. Aku rasa benda-benda tu yang kata macam menyukarkan sikitlah peniaga-peniaga ni, dia nak buat transaksi tu. Mungkin aku tak tahulah, kemungkinan mungkin dia tak ada bank account, mungkin dia ada masalah nak terima nak buka bank account dan sebagainya lah. Tapi aku rasa benda tu lah yang dia kena buat sebenarnya. Dia kena cari jalan macam mana dia boleh terima transaksi secara online. Orang boleh bayar secara online, orang boleh terima duit bayar secara ni lah, maybe bank transfer ke, kad kredit dan sebagainya lah. Then daripada situ dia boleh bagilah makanan tu dekat rider tu untuk dihantar ke rumah. Okay, So kita ni rasa di Elysian Interactive ni aku rasa kita ada that capability, kita ada that know-how macam mana kita nak advise ataupun macam mana kita nak beritahu orang untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi things like e-bazar ni lah. Let's say kalau orang tanya what are the things yang engkau advise in advance untuk mempersiapkan diri kalau sekiranya e-bazar ni segup? Okay, bagi aku satu, orang kata dia boleh, mungkin kalau dia ada apa-apa macam mungkin ada isu ke apa ke, kita boleh sedia membantulah. Sebab sebenarnya kita ada beberapa partner yang kita collaborate, orang kata collaborate secara tak langsung untuk membantu mereka ni membuka perniagaan secara online. Sebab ada juga beberapa yang saya kenal, yang aku kenal lah, yang dia memang dia dah start dah inisiatif e-bazar ni. Contohnya macam di area Bangi, di area Putrajaya kan. Ada yang memang sekarang ni tak boleh nak cakap secara terus lah, tapi kalau cakap tu kita boleh bantulah dia. So sebab tu macam aku pun sendiri tak buat, kita tak adalah buat inisiatif untuk buat e-bazar sebab sekarang memang dah banyak dah start dah, even dekat Selangor pun dah ada, dekat Terengganu pun dah ada kan. Even dekat area South Klang Valley pun dah start buat dah. So kita boleh bantu dari segi nak menyalurkan channel dekat mana dia punya tu. Dia punya cara dia nak mengonlinekan dia punya bazar Ramadan tu. Dan satu lagi yang aku perasan lah, kalau kau perasan lah antara cabaran ataupun kenapa orang sebenarnya nak sangat buat e-bazar ni kan. Salah satunya mungkin kalau kau perasan, kalau e-bazar ni orang nak pergi juga pick up, nak pergi juga drive thru kan. Antara sebab kos lah. Betul tak? Betul. Kos dari segi bila kau order makanan, katalah kau order sekali untuk, kalau kata hari ni kau order pesan untuk buka puasa kan dekat bazar online lah, melalui e-hailing ke Foodpanda ke, biasanya kos untuk delivery tu kita kena tanggung, betul tak? Betul. Contohnya macam sekali delivery RM5 kan. Kadang-kadang kau beli pun biasanya mestilah dalam, kalau kau beli sikit pun macam kau nak beli kuih pun baru RM4 kan. Delivery dah RM5, dah jadi RM9. So kadang-kadang delivery tu lagi mahal daripada kau punya makanan tu sendiri. So kadang-kadang ini yang menyebabkan orang agak sukarlah sebenarnya nak membeli dekat bazar macam e-bazar ni, sebab kos tu kadang-kadang terlalu mahal. Maybe kalau sehari dua tu mungkin sekali-sekala tak apa, tapi kalau macam yang dah berhari-hari beli kan, asyik kena tanggung kos tu, siapa tahan kan. Tapi bagi just to end up ataupun kita nak wrap kita punya topik hari ini, benda ni masih lagi subjektif sebab orang dah terbiasa dengan bazar Ramadan. Jadi sebenarnya kita nak mendidik orang supaya kalau boleh seboleh-bolehnya bulan puasa ni masaklah sendiri kat rumah, kurangkan perbelanjaan, sebab nanti banyak lagi duit nak pakai, banyak lagi belanja nak pakai lepas post PKP ni. Sebab mungkin bukan banyak lah, majoriti rakyat Malaysia akan terkesan daripada kita keluar duit beli makanan kat luar, elok kita masak
Dan nampaknya sekarang dah ramai juga orang yang belajar masak sendiri kat rumah tu tak Budi? Ya, banyak aku tengok orang dah try resepi, dah try kata menu-menu baru kan, nampak pun memang terliur lah. Why not kalau dia buat menu tu, mungkin dia boleh, mana tahu kalau ada orang nak order ke dia boleh share juga. Betul. Sebab Cuma yang aku dah sama sikit lagi. Ya, boleh. Yang aku ni bagi cadangan. Aku tak tahulah kalau siapa yang kalau dengar ni mungkin dia terdetik kan. Mungkin kalau kata kerajaan, maybe sebab kerajaan dah tak bagi kalau orang nak pick up ataupun nak buat drive thru kan. Why not government bagi insentif ataupun dia bagi macam subsidize lah kepada delivery charges tu. Sebab delivery charge mungkin aku tak cakap semua orang mampu, tapi mungkin macam orang-orang yang macam yalah, kalau orang yang duduk seorang yang tak kahwin takkan dia nak masak sendiri, mungkin dia nak buat order semua kan, dia nak order by delivery, tapi kalau dia nak asyik nak bayar delivery charges tu mungkin agak terkesan jugalah kepada orang tu. So why not, daripada dia nak kena keluar kan, nak jimat kos, dia nak keluar beli makanan, why not bila dia order melalui bazar online tu, delivery charges tu ditanggung oleh kerajaan. So win-win situation lah. Satu, peniaga bazar tu dapat income, and then satu lagi, kita sebagai pengguna ni boleh beli barang tu without any delivery charges lah, yang mana charges tu akan diabsorb oleh government. So dalam masa yang sama, dia membantu juga industri peniaga-peniaga bazar ni supaya boleh merancangkan perniagaan e-bazar ni lah. Menarik juga idea tu. Aku rasa tu antara yang bagus lah kalau government boleh bagi lah. Sebab kalau kata delivery charges tu mungkin dia boleh bayar direct kepada vendor ataupun pemilik aplikasi tu kan. So pemilik aplikasi tu dia tak perlu dah kena bayar, dia bayar direct lah kepada rider-rider ni. Correct. So itu je lah yang aku punya idea lah, cadangan lah. Aku rasa ada juga orang-orang ataupun mereka-mereka yang di luar sana yang ada idea yang sama. Cuma itulah sebab kita kurang lebih seminggu nak masuk bulan puasa ni, we have to be decisive lah, sebab macam Selangor memang confirm tak ada lah. Itulah, memang tak ada. Memang aku rasa satu Malaysia memang tak ada yang physical bazar ni. Itulah. So tak apa. Orang dia akan macam mana pun dia akan spin jugalah benda yang membolehkan dia orang berniaga juga, sebab kita tak tahu PKP ni bila akan habis. Takkanlah dia nak duduk bersaja kan, duduk tengok dinding kan, dan tak dapat income apa, kena buat something juga. Nak bagi kat anak bini makan semua lagi macam mana kan. So business has to go on. The show must go on. Tapi tak apa, dalam masa yang sama kita mengalalukan atau kita invite atau kita menjemput sesiapa yang sedang menonton atau akan menonton atau bakal menonton kita punya video ni untuk berkongsi komen, idea atau pendapat. Betul tak Budi? Betul. Memang kita orang nak dapatkan idea-idea lah. Okay. Sambil-sambil kita borak-borak ni, cerita-cerita ni, mungkin ada benda-benda yang mana tahu boleh timbul juga idea-idea baru. So kesimpulannya macam mana Budi? Kesimpulan nak wrap benda ni? So aku harap lah kalau berkaitan dengan kita topik ni, aku harap e-bazar ni bukanlah orang kata mengongkong kita lah, menstopkan kita daripada orang nak peniaga-peniaga ni nak cari rezeki, menjual produk dia lah. Tapi di samping kita kena ubah dia punya cara macam mana kita nak deliver benda tu lah. Sebab orang kata memang kesian jugalah orang yang memang dapat pendapatan melalui gaji harian ni kan, mereka memang terkesan. Memang nak kata dia nak buka gerai dekat tepi jalan pun dah tak boleh. Ini kan pula bila nak buat e-bazar ni, nak berniaga kat rumah pun tak boleh. So apa yang dia boleh buat? Kan? Takkan dia nak kena, yelah, dia tak ada choice benda tu kan. Mungkin tu je skill yang dia orang ada. So rasanya kerajaan tak boleh nak setakat nak tunggu nak bagi apa, nak bagi duit je. Kalau macam tu nak bagi duit pun sampai bila nak bagi duit? So kena juga jadi pendapatan sendiri kan. Betul. Itulah. So it is still open for discussion walaupun itu hanyalah kesimpulan, kita punya kesimpulan sementara waktu ni. Tapi aku rasa banyak lagi orang di luar sana, especially yang akan menonton atau yang sedang menonton video ni akan mengutarakan pendapat masing-masing. Betul tak Budi?
Ya betul. Aku rasa benda Jadi tu insyaAllah akan ada lagi lah yang akan bagi lontaran pandangan dan juga pendapat lah pasti. Jadi insyaAllah itu Jadi, saja masa ataupun pengisian yang kita dapat kongsikan dalam tempoh yang ringkas ini. Jadi dalam episod-episod yang akan datang, insyaAllah kita juga akan membangkitkan banyak lagi perkara-perkara, bukan isu je, bukan benda-benda serius macam Ibazana. Kita juga akan bangkitkan macam-macam perkara, mungkin ada yang relax sikit, mungkin ada cerita pasal, mungkin satu episod tu cerita pasal colour baju raya je, siapa tahu. Mana tahu kan? Mana tahu kalau PKP ni sampai raya kita buat pula edisi raya. Sebab benda ni kita target hari-hari tau Budi. So kita tak tahu. Kalau boleh kita nak ada pengisian lah sepanjang ni, bukan sekadar habiskan waktu yang sia-sia ni lah. Okay. So ada apa-apa kata-kata akhir sebelum aku bagi soalan bonus? Bagi aku tadi tu kira ni lah kata-kata akhir. Aku rasa orang don't give up, okay? Stay strong dan juga kata teruskan bersama ni lah Elysian Interactive ni, tengok kita punya konten-konten yang baru. InsyaAllah. Okay. Aku ada soalan bonus nak tanya kau ni sebelum kita wrap dan kita say bye-bye tu awal-awal fans. Bonus. Betul. Sebab orang yang ada aku ni semua ada soalan bonus. Aku ada dua soalan bonus. Dua pula. Okay. Soalan bonus yang pertama aku nak tanya kau, yang belakang warna hitam tu backdrop kau ke? Itu aku punya ni, tirai. Dia kalau macam tirai tu kan, itu dia punya backdrop tu. Aku tadi seriau tau. Sebab aku tengok background belakang. Aku ingat ni Al-Qaeda tadi tau. Aku tu, betul. Al-Qaeda punya background hitam semua. Itu bukan panji hitam Benda-benda jadi jam lolok takut aku. Aku tanya tu. Okay, soalan bonus kedua. Kau dah tahu dah apa nak kita nak borak esok? Apa dia? Kau dah tahu dah apa kita nak borak esok? Oh, yang esok? Esok belum ada ni lagi. Belum ada idea lagi. Tapi itulah, nanti kita akan discuss juga macam mana kita nak deliver lah kita punya konten-konten ni. Mungkin Aku cadangkan for the time being lah untuk masa ini. Kita take turn untuk bagi topik. Maknanya hari ni kau bagi topik, esok aku bagi topik. Adil tak? Boleh. Nanti kita apa je topik kau kena terima. Walaupun topik itu bukan kepakaran kau, walaupun satu benda pun tak tahu, kau kena terima. Okay? Mungkin boleh kita boleh selang-selingkan juga sebab kadang-kadang aku takut mana tahu kan esok kita ada benda lain juga ke. Maybe kita boleh tengok keadaan lah. Tiba besok kita ada tetamu ke, kita ada casting ke, mana kita tahu kan. Boleh. Kalau casting ada ni kan, mana tahu kalau terserempak apa ke, kita masuk je, kita masuk dalam konti tu. Kalau casting tiba-tiba konti, aku padamkan router tu. Okeylah Budi, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Semoga kita sama-sama lah bersama-sama mengarungi ni, insyaAllah nanti kita akan sambung balik. Terima kasih banyak. Okey guys, jumpa lagi di episod yang seterusnya esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.